Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Wa qala Allah ta'ala inna dina 'inda Allahil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Para pendengar, para penonton yang hormati sekalian, dan teman-teman saya yang sedang berada di surau yang permai ini, surau Al-Furqan, yang telah pun mengikuti pada pagi 2 hari yang lepas bila saya bercerita mengenai 6 soalan kubur yang sempat diberi hari itu hanya 3 sahaja oleh kerana masa yang tidak mengizinkan, dan malam ini kita nak sambung, nak mengakhirkan sampai yang ke-6. Saya minta sekarang ni jam saya pukul 8, tepat 8:01 minit. Kalau boleh saya akhirkan tepat pukul 9 dan tidak melangkah lebih daripada jam 9, insya-Allah. So, saudara yang saya muliakan sekalian, ya, soalan kubur ini adalah merupakan rukun iman. Percaya kepada hari akhirat. Dan saudara dan saudari dan saya tidak ada terkecualinya. Imam besar Masjid Negara akan berdepan dengan soalan kubur. Syekhul Azhar akan berdepan dengan soalan kubur. Mufti Mekah akan berdepan dengan soalan kubur. Raja Saudi akan berdepan dengan soalan kubur. Pemimpin dunia di mana-mana pun akan berdepan dengan soalan kubur. Termasuklah kita yang hadir di surau Al-Furqan ini juga tidak terlepas daripada kita melalui proses itu, iaitu soalan-soalan kubur yang akan dikemukakan oleh jurutanyanya, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Saudara-saudara, ini adalah peperiksaan awal. Peperiksaan awal. Selepas itu, bila dikiamatkan dunia ini, tuan-tuan dan saya akan berada di padang mahsyar. Dia padang mahsyar, satu lagi hisab. Itulah hisab yang besar yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita diletakkan di atas mizan, timbangan sama ada berat sebelah kanan atau sebelah kiri. Kita akan diminta untuk meniti titian sirat. Macam mana kita meniti titian sirat? Bergantunglah kepada tingkat amalan tuan-tuan dan amalan saya. Yang beramal dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapati apa juga yang telah dirancangkan, yang telah dibuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita di padang mahsyar misalnya, akan dapat menjawabnya, akan dapat melalui proses itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang derhaka kepada Allah, yang tidak datang ke masjid, yang tidak datang ke surau, yang tidak datang di tempat azan diazankan, yang tidak bersembahyang berjamaah dan sebagainya, yang lalai dengan sembahyang, yang tidak sembahyang, yang tidak menasihatkan isteri dan anak-anak untuk sembahyang dan sebagainya, yang tidak mendidik isteri untuk sembahyang, yang tidak mendidik anak-anak untuk sembahyang, yang tidak mendidik keluarga-keluarga terdekat untuk salat misalnya, maka saudara sudah tentulah menghadapi kesukaran demi kesukaran, kesukaran demi kesukaran, dan kesukaran demi kesukaran di alam akhirat yang terkatakan tempatnya di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang di padang mahsyar, tuan-tuan, depan dilaporkan oleh hadis, peluhnya sampai buku lali. Ada orang peluhnya sampai lutut. Ada orang peluhnya sampai pinggang. Ada orang peluhnya sampai paras bahu. Ada orang yang peluhnya sampai paras rambutnya. Ada orang yang memekik, melolong, berenang dalam lautan peluh. Saudara-saudara, dalam memekik, berenang lautan peluh itu kita akan mendengar suara-suara manusia.
Antara suaranya suara jeritan isteri kita, abang tolong, abang tolong, abang tolong. Ada tangan tak boleh tolong, ada kaki tidak boleh berapati dia. Saudara-saudara, ketika itu tuan-tuan jaga diri tuan-tuan, saya jaga diri saya. Isteri tak boleh tolong suami, suami tak boleh tolong isteri. Saya tak boleh, anak yang saya sayang, anak yang bongsu tak dapat ditolong, anak bongsu tak dapat tolong saya. Anak yang belajar di Amerika misalnya dekat 10 tahun tak dapat tolong saya. Anak yang belajar di Ummul Qura, di Madinah, di Mekah pun tak dapat menolong saya. Yang dapat menolong saya ialah amal yang saya lakukan dalam hidup di dunia, yang Allah berikan kesempatan. Umur saya sekarang 74 tahun. Itu yang dikira, saudara. Sebab itu maknanya kita sekarang ini bila kita mendengar cerita mengenai solat-solat kubur, apa yang perlu kita lakukan? Tingkatkan amal, tingkatkan amal, tingkatkan amal, tingkatkan amal. Apa yang kita buat lagi, tuan-tuan? Kikiskan dosa, kikiskan dosa, kikiskan dosa, kikiskan dosa, kikiskan dosa. Tingkatkan amal, kikiskan dosa, insya-Allah dengan sentiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bersegeralah kamu, bersegera tubu, bersegeralah kamu melakukan taubat nasuha, agar Allah menerima taubat itu, menggugurkan dosa-dosa kita. Dikatakan kita bertaubat dan taubat kita diterima oleh Allah, dosa sebanyak buih daun dan buih di lautan pun akan terampun, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sebab itu macam mana kita nak buat sekarang ni? Saya akan mati kalau ikut hukum adatnya yang biasanya umur 74. Dalam setahun 2 lagi saya mungkin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Umur umat Muhammad dalam hadis 60 tahun 70 tahun. Ramai yang 60 tahun, tak ramai yang 70 tahun. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita adakan program macam ini, tuan-tuan, kuliah tajuknya 6 soalan kubur. Kalau hanya lalu begitu saja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, bolehlah, tak apa. Tapi saudara, realitinya insya-Allah setengah daripada kita dekat lagi, tuan-tuan. Macam saya agaknya hukum adatnya dekat nak bertemu dengan alam kubur ni. Dekat sangat nak menjawab soalan kubur ni. Bagi mereka yang lebih muda agaknya mungkin, tetapi mungkin lebih lama lagi, tetapi itu tidak berlaku begitu. Bayi dalam perut pun boleh mati. Bayi yang baru dilahirkan sehari 2 hari pun boleh mati. Anak remaja pun boleh mati. Orang dewasa yang hebat, tampan, antara yang paling handsome agaknya di kampung kita akan mati. Tuan, siapa juga? Miss World akan mati, Miss Universe akan mati. Saudara-saudara, sebab itu kematian ini, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal-ajal itu berlaku pada anak Adam itu, bila berdatang malaikat maut bertemu dengan kita, tidak ditangguhkan satu saat dan tidak disegerakan satu saat. The most punctual event that comes to us, that come into being, and you will see it, ialah datangnya malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Very punctual. Tidak ditangguhkan satu saat dan tidak disegerakan satu saat. Oleh itu, kerana punctuality yang seperti itu, kita kena punctual. Azan punctual datang ke surau ni Al-Furqan. Habis, tuan-tuan dan puan, kita ada majlis ilmu, punctual. Duduk dalam majlis ilmu yang paling hampir dengan majlis ilmu. Saya nak komen sikit, tuan-tuan dan puan. Saya dah bersyarah macam ni dah 40 tahun dah. Saya tengok orang duduk dalam majlis ilmu, saya minta maaf. Saya bercakap ni dengan amat, with apology, ya. Kita duduk majlis ilmu pun jauh. Saya pernah tengok di satu tempat, masjid yang agak besar di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Saya singgah, kerana hari itu, malam tu saya tidak ada program. Saya singgah malam tu di masjid. Saudara-saudara, punya jauhnya yang mendengarnya masjid yang besar macam tu, 6 orang, tuan-tuan, 6 orang bersandar di 6 tiang, jauh. Saya tak tahu berapa meter, mungkin dekat-dekat 30 meter daripada tempat masjidnya besar. Orang yang menyampaikan ilmu tu, saya tengok well prepared, very well prepared, dengan dia punya macam ada assignment dia, dengan bacaan-bacaannya, dengan Al-Qurannya, dengan hadisnya, dengan cerita-cerita yang contemporary mengenai subjek yang diceritakannya. Tetapi yang mendengar 6 orang, dan 6 orang itu pun, tuan-tuan, jasadnya ada, tetapi rohnya entah di mana, kita pun tidak tahu. Inilah yang berlaku. Tuan-tuan dan puan, dalam hadis disebutkan ada 3 keadaan manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama ialah dilaporkan oleh hadis, mereka bertemu dengan Allah, Allah tak pandang mereka. Sebab
Bila mereka berada di dunia sekarang ni, sahabat-sahabat kepada surah Al-Furqan, dia beritahu ada kuliah, ada kuliah, ada kuliah, ada kuliah, ada kuliah. Mereka dengar tapi tak berniat pun dan tidak hadir dalam majlis itu. Maknanya mereka tidak meraihkan Allah. Allah tak pandang mereka di akhirat nanti. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, Allah pandang tetapi tidak dengan pandangan rahmat. Allah pandang tetapi tidak dengan pandangan kasih sayang cintanya kepada dia. Apa sebab begitu? Ini adalah orang yang duduk dalam majlis ilmu, badannya dalam majlis ilmu, hatinya tidak ada dalam majlis ilmu. Baru mula 10 minit, 20 minit dia tengok jam, dia tengok jam, dia tengok pintu, dia tengok jam, dia tengok pintu. Resah dia, resah dia. Jadi orang ini dikatakan bila bertemu dengan Allah di akhirat nanti, Allah pandang dia tapi tidak pandang dengan kasih, tidak pandang dengan cinta, tidak pandang dengan kesayangannya. Sebab kita duduk dalam majlis ilmu tidak meraihkan. Inilah taman-taman syurga. Tuan-tuan berada dalam taman syurga, tuan-tuan duduklah seperti duduk ahli syurga bila menatap ilmu yang diberikan kepada mereka. Dan kumpulan yang ketiga, tuan-tuan, kumpulan tiga, malaikat menjerit, tuan-tuan, inilah kekasih Allah, inilah kekasih Allah, inilah kekasih Allah. Siapa dia? Mereka yang ada majlis ilmu, duduk yang paling hampir dengan pemberi ilmu. Roh ilmu tumbuh dalam hatinya dahulu. Roh ilmu bercambah dalam otaknya dulu. Roh ilmu mengalir dalam darah dagingnya dahulu. Roh ilmu mencakupi seluruh hidupnya, daripada kepalanya sampai kakinya. Orang inilah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara yang saya muliakan, silakan insya-Allah untuk yang akan datang agaknya. Tak apa, tuan-tuan duduk depan ni, depan rapat. Itu sebab dalam jamaah kita rapat. Dikatakan, tuan-tuan nampak macam klise dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman sahabat, bila sahabat bagi kepada majlis ilmu macam ini, sahabat duduk, tuan-tuan, lutut bertemu lutut, peha bertemu peha, lutut bertemu lutut, badan bertemu badan, badan bertemu badan, hingga dikatakan daun-daun yang gugur. Daun-daun itu tidak mencecah bumi, tapi daun itu menyeliputi badan-badan tubuh-tubuh sahabat, kaki dan sebagainya. Kerana rapat yang mereka duduk dalam majlis ilmu. Ialah kita ada SOP dan sebagainya, kita faham mungkin, tetapi tidak ada masalah duduk rapat dekat sini. Dan jarang, tuan-tuan, kita nak 1,5 kilometer, 1,5 meter, tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan, saya nak teruskan kepada membincangkan dua hari yang lepas pagi itu kita dah bincangkan yang pertama. Soalan yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Saya tidak bercadang nak mengulas lagi. Soalan yang kedua, man nabiyuka, siapa nabi kamu? Saudara kena menjawab, Muhammadun Nabi. Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad itu ialah nabiku. Yang pertama tadi, tuan-tuan, man rabbuka, macam nak jawab, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Nabi Muhammad adalah nabiku. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, sampai yang ketiga saja saya dua pagi yang lepas kuliah subuh itu menyebutkan, tuan-tuan dan puan, ialah madinuka. Madinuka artinya, tuan-tuan, apa agama kamu? Apa agama kamu? Kena jawab, al-Islamu dini, bahawa Islam itulah agamaku. Saya dah ulas, tuan-tuan dan puan. Betul ke kita menjawab bahawa Allah itu Rabb kita? Betul ke dalam hidup ini? Rabi' bin Amir, tuan-tuan, seorang panglima perang, tuan-tuan dan puan, pergi berjumpa dengan Rostom namanya, tuan-tuan. Masuk punya hebat panglima perang Islam ni, tuan-tuan, dengan kekuatan yang ada, sebab mereka mengamalkan kehidupan. Nama kehidupannya, tuan-tuan dan puan, kehidupannya ialah rahbanun bil lail wa fursanun bil lail bin nahar. Rahbanun bil lail, fursanun bil lail, fursanun bin nahar. Apa artinya? Tuan-tuan, di malam harinya mereka beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuknya, sujudnya, tangisannya, dengan desiran-desiran daripada tangisannya, sedu-sedannya, hingusnya, menggelegak dadanya, memohon ampun kepada Allah. Kalau ada di siang hari yang dilakukannya, tuan-tuan, dalam jihadnya, tidak bersempayan ataupun tidak berselari dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siangnya, tuan-tuan, apa dia siang? Siangnya dia usahawan wal fursanun bin nahar. Siangnya pemacu kuda yang tangkas, memilih kuda yang paling tangkas, mempacu kuda yang paling tangkas. Kepalanya, otaknya
seperti otak harimau dan seperti otak singa. Kekuatan yang ada seperti singa dan harimau, tuan-tuan. Wal fursanun bin nahar, dia pacunya kuda dengan kehebatan yang ada kepada kepalanya, kepada jasadnya, seperti singa, seperti harimau. Untuk apa? Berjuang untuk jihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tuan, inilah di antaranya yang kita buat hasil dari susul galur dalam peristiwa itu. 11 orang kami duduk dalam ini. Hari ini, malam yang ketiga. Malam ini malam yang ketiga. Kami berada di surah Al-Furqan. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengurusinya, kepada seluruh jawatan kuasanya, kepada Imam Bilal dan siaknya yang telah memberikan seluruh fasilitas kepada kita dan mempersilakan kita duduk di sini daripada pagi sampai petangnya, petang sampai malamnya, sampai paginya, dalam keadaan yang paling selesa untuk kita mengadakan majlis-majlis sebagaimana acara-acara yang telah dibentangkan, yang telah disusun untuk kita jalankan setiap hari. Alhamdulillah. Untuk kali ini, saudara, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Soalan yang ketiga ialah, hari itu soalan yang pertama ialah man rabbuka, soalan yang kedua man nabiyuka, soalan yang ketiga ialah madinuka. Madinuka, apa agama kamu? Al-Islamu dini. Sampai ke situ. Apa agama kamu? Al-Islamu dini. Islam itu agamaku. Okey, sekarang kita pergi yang berikutnya. Kita pergi yang berikutnya ialah tentang man imamuka. Man imamuka, siapa imam kamu? Macam mana jawab, tuan-tuan? Adakah imam kita Haji Ismail, Ustaz Ismail? Adakah imam kita Ustaz Syed Syakur? Bukan. Jawapannya ialah Al-Quran imami. Quran itu imam kita. Quran yang ada 114 juzuk, 114 surah, 13 juzuk, 3626 ayat, 3262 ayat. Berbagai-bagai, tuan-tuan. Ada kata 6,326 ayat. Ada yang kata 6,666 ayat. Tengoklah macam mana pun. Tapi apa pun, tuan-tuan, nampak Quran 30 juzuk, 114 surah, 6,236 ayat. Saudara-saudara, Quran mempunyai 5 tuntutan kepada kita. Dan tuntutan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan-soalan suplemen, tuan-tuan, supplementary question akan ditanya oleh malaikat munkar nakir kepada kita. Pertama, sudahkah kamu membaca Al-Quran? Tuan-tuan jawab sendiri. Di rumah kita tadi ada dengar bacaan Al-Quran. Hari ini hari Minggu. Rumah kita ada 7 bilik. Bilik yang pertama ada anak dara kita bunyi baca Quran. Bilik yang kedua anak teruna kita ada bunyi baca Quran. Bilik ketiga, tuan-tuan dan puan, anak-anak yang sekolah rendah adakah dia baca Quran? Bilik keempat, tuan-tuan, anak yang asrama balik ke rumah kita semasa asrama ditutup, sudahkah mereka baca Quran? Termasuk bilik kita, ayah dan ibunya, hari ini sudah dibacakan Al-Quran. Kalau jawapannya tidak, hari ini tidak, minggu ini tidak, bulan ini tidak, tahun ini tidak, mana mungkin kita belum menjawab soalan yang berbentuk dan tuan-tuan ni. Apa soalannya? Man imamuka, siapa imam kamu? Jawapannya semestinya imam ikut Al-Quran imami, Al-Quran imami. Yang pertama, Al-Quran dibaca. Yang kedua, Al-Quran perlu dipahami. Setidak-tidaknya bagi kita orang awam, macam saya orang awam ni, macam ustaz-ustaz ni lain, macam Ustaz Fatih ni lain, tuan-tuan. Orang awam ni sudah mencukupi agaknya untuk mengetahui main idea. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. At least kita tahu apa dia punya main ideas. Kalau tidak pun word for word, kalau tidak pun letter for letter. Adakah kita tahu? Ambillah Fatihah. 7 ayat dalam Fatihah, daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Macam mana? Umur dah 74 tahun. Kalau misalnya tak boleh baca satu hal, tak tahu apa yang dibaca satu hal, tak faham satu yang dibaca satu hal, tak dihayati apa yang dibaca satu hal, tak praktik apa yang dibaca satu hal. Yang kedua, tuan-tuan, Al-Quran, tuntutan Al-Quran kepada puan-puan, tuntutan Al-Quran kepada saya. Pertama dibaca, kedua dipahami, ketiga dihayati. Hayati maknanya, tuan-tuan dan puan,
Al-Quran berada dalam hati kita dan terpancar melalui darah daging kita, seluruh aliran-aliran urat saraf kita. Al-Quran. Pandang muka kita, nampak Al-Quran. Pandang muka kita. On seeing them, remembering you of the words of God. Nampak mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran. Ada roh Al-Quran. Jalannya macam Al-Quran, senyumnya macam Al-Quran, ketawanya macam Al-Quran, usahanya macam Al-Quran, gigihnya macam Al-Quran, salatnya macam Al-Quran. Salat Al-Quran macam Al-Quran, macam Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad menghidupkan Al-Quran hampir seluruhnya. Yang ketiga, dibaca, dipahami, dihayati. Yang keempat, dipraktik. Dipraktik. Kalau Islam kata haram tuan-tuan, haram zina, jangan dekati. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati, jangan pergi naik kelab, jangan pergi pada social girls, jangan pergi pada social escort, jangan minum. Sebab minum itu menjadikan manusia insane. Out of insanity, dia akan melakukan dosa demi dosa, dosa demi dosa, dosa demi dosa, dosa demi dosa. Saudara, yang kelima, Al-Quran itu perlu disebarkan, sebarkan. Zaman Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, turun sikit-sikit, ayat turun sikit-sikit. Melalui proses ini, dipahami, dihayati, dipraktik, dihafal. Dan akhirnya tuan-tuan disebarkan kepada insan-insan di permukaan bumi. Siapa insan yang paling perlu sekali mendapatkan penyebaran pada Al-Quran ini? Isteri kita, suami kita, anak kita, adik-beradik kita, abang kakak kita, mak kita, menantu kita, mertua kita, besan kita, dan jiran tetangga kita. Akhirnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita buat, tuan-tuan. Kita keluar ni bukan fikir lokal, no. Bukan fikir lokal. Think locally, act globally. Betul,Amisal? Tak kisahlah, tak betul pun kata betul lah,Amisal. Think locally and act globally. This is precisely what we are doing. 11 orang ni, we are trained supaya mind kita thinking locally. Tengok teman-teman, tak sebab tu tuan-tuan kita pergi petang tadi pukul 6 kita pergi rumah orang itu, kita pergi rumah orang ini, kita pergi. Kalau misalnya flat tiap-tiap floor kita pergi, floor 1 kita pergi, rumah nombor 1, rumah nombor 2, nombor 3, bagi salam, bagi tahu mereka apa tujuan kita datang, minta datang ke surau, ada program di surau, sila datang, bawa anak. Saudara, siapa yang buat ini? Kita datang ni bantu surau, bantu masjid seluruh Malaysia, seluruh dunia, tuan-tuan. Untuk surau menghidupkan. Tuan-tuan, memang ada usaha, macam-macam usaha. Saya tahu. Saya dah pergi, tuan-tuan, sejak saya datang ke Seputrajaya ini. 11 surau saya dah pergi. 11 surau. Termasuk satu masjid, Masjid Tuanku Mizan. Masjid besi, Masjid Tuanku Mizan. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebutkan ya. Jadi sebab itu, insyaAllah ya, tadi Al-Quran, tuan-tuan, kita harap. Okey. Jawapannya, Al-Quran imami. Man imamuka? Siapa Tuhan kamu? Siapa imam kamu? Siapa imam kamu? Al-Quranu imami. Al-Quran itu ialah imamku. Saudara, satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan puan ya. Kita melihat, tuan-tuan ya, kalau kita berada di Kaabah, an-nazaru ilal Ka'bati ibadah. Melihat Kaabah itu ibadah. Melihat. Bukan tawaf, melihat. Balik Kaabah tak ada, kita balik. Apa yang ada? Tuan-tuan, an-nazaru ilal mashabi ibadah. Tuan-tuan, melihat Quran ini ibadah. Melihat. Anak dara kita pagi ini melihat Al-Quran. Anak teruna kita pagi ini melihat Al-Quran. Menantu yang baru kahwin dengan anak kita baru 3 minggu melihat Al-Quran. Mertua dia, bapak dia melihat Al-Quran. Melihat Al-Quran, tuan-tuan, melihat mazhab Al-Quran itu ibadah. Saudara, an-nazaru ilal walidain, melihat wajah kedua ibu bapa kita adalah ibadah. Masya Allah, tuan-tuan. Melihat wajah kedua ibu bapa adalah ibadah.
Tuan-tuan himpunkan anak-anak, saya nak mula daripada sini kalau anak-anak dia ada. Apa dia? Melihat wajah ibu dan ayah ibadah. Baru-baru ni tuan-tuan semalam, bukan baru ni semalam, saya ada 2 program remaja di sini. Satu program remaja kita buat di surau Ubudiyah. Bukan, tak dengar. Yang remaja. Saya pun dah lupa lah tuan-tuan kat sini. Banyak sangat surau kita pun lupa. Ubudiyah. Mahmudiyah. Bukan Mahmudiyah. Yang malam tu Mahmudiyah. Ada 2 remaja semalam tuan-tuan. Pagi saya punya program semalam dalam pukul 10.30 sampai pukul 12.30. Surau bukan Rayan. Kita punya bukan Rayan. Okey, Al-Mustaqim. Surau Al-Mustaqim. Malam tuan-tuan, sahabat-sahabat daripada Masjid Mahmudiyah ada program malam dengan remaja. Saya diminta mengisi 2 program semalam, pagi dengan remaja, malam dengan remaja. Inilah yang saya tekankan, melihat wajah ibu dan ayah ibadah. Macam mana anak kita tengok kita? Macam mana anak memandang kita? Setengah anak-anak kita tuan-tuan dalam program-program saya, dia kata benci. Ada kata tuan-tuan, you know not how I hate my father. I hope my father will be right in the middle of the road. I'll drive a car, I will hit him until his death. Dia nak hit bapak dia sampai mati tuan-tuan puan. Exactly keluar daripada mulut dia. Saudara, jangan. Saudara ingat anak duduk di sebumbung dengan kita, dia setuju dengan kita? Dia makan selagi bagi makan, selagi bagi minum, selagi bagi pakaian, selagi pelajaran. You think they are comfortable living with us? Inilah yang kita kena fikir tuan-tuan dan puan. Inilah yang saya kena fikir. Balik. Kemudian tuan-tuan, soalan yang ke-5. Soalan yang ke-5 tuan-tuan dan puan ya. Aina qiblatuka? Aina qiblatuka? Apa dia? Di mana kiblat kamu? Kiblat kamu di mana? Saudara, kita boleh jawab kiblat kita nur di Kaabah. Kiblat kita ialah di Masjidil Haram. Kiblat kita ialah di Baitullah. Memang boleh. Tetapi saudara, dia bukan boleh hafal-hafal macam itu. Bila disebutkan kiblat tuan-tuan dan puan, pada 2 hijrah daripada Masjidil Aqsa atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, 2 hijrah terpindah kepada kiblat kita di Masjidil Haram di Baitullah. Saudara-saudara, apa yang ada di situ tuan-tuan? Apa yang ada di situ tuan-tuan dan puan, insya-Allah sebagaimana yang disebutkan ya, Haji Jalil tadi tuan-tuan bagi sikit penerangan ya, mudzakarah mengenai kita nak gash, kita nak buat kita nak melihat kawan-kawan kita tuan-tuan. Kita nak melihat kawan-kawan kita nak jumpa kawan-kawan kita. Apa dia kata? Tuan-tuan dan puan ya, Kaabah ni tuan-tuan, Kaabah, di atas Kaabah ialah tempat tuan-tuan bertawafnya malaikat-malaikat. Atasnya tuan-tuan Baitul Ma'mur, tempat bertawafnya malaikat-malaikat. Di bawahnya tuan-tuan tempat bertawafnya manusia mengelilingi Kaabah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di bawahnya lagi tuan-tuan, ambil proses itu, ambil jiwa itu, kita bertawaf rumah ke rumah. Kita tawaf di kawasan-kawasan kita, lorong ke lorong. Precisely this is what was done by the Prophet and his companions. Allah akan tanya tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan pernah ziarah rumah sahabat? Pernah cerita kebesaran Allah? Pernah cerita surah Al-Furqan? Pernah cerita tentang program-program surah Al-Furqan? Tentang cerita tentang apa saran-saran daripada ustaz-ustaz daripada ceramah-ceramahnya? Kalau tak ada, Masya Allah, macam mana tuan-tuan? Kita ni kadang-kadang tuan-tuan duduk berjiran dah 30 tahun. Kita boleh cerita semua. Tentang kereta kita boleh cerita. Tentang motosikal besar kita boleh cerita. Tentang kita travelling, world travel tour kita boleh cerita. Tentang naik cruise kita boleh cerita. Tapi tuan-tuan, kita berjumpa 30 tahun dengan jiran, tak pernah cerita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang berlaku tuan-tuan dalam hidup kita. Minta maaf. Inilah yang berlaku dalam hidup kita. Saudara yang dimati sekalian ya, kiblat ini tuan-tuan, kiblat di tempat dalamnya tuan-tuan, rohnya. Situ adalah Hajarul Aswad. Dibenanya oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Saudara-saudara, berbagai-bagai berlaku kepadanya. Bayang tuan-tuan terbergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan akhir hayat itu bercerita tentang tentara bergajah nak menghancurkan Kaabah. Apa jadi?
diterbangkan burung-burung ababil. Artinya Allah nak menunjukkan kuasanya kepada kita. Allah nak menunjukkan kehebatan keagungannya kepada kita, supaya tuan-tuan ini berlaku pada Kaabah, tempat tuan-tuan dan puan menjadi tempat penjuru, kompas, tempat haluan, hala untuk kita melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara yang dirahmati sekalian, sayang orang pergi Mekah tuan-tuan. Sayang betul orang pergi Mekah. Tuan-tuan, ada di antara mereka yang duduk tuan-tuan, yang duduk dekat jam tuan-tuan, jam Safa Hotel. Duduk situ tuan-tuan. Tapi sampai subuh tak turun, zuhur tak turun. Inilah yang berlaku. Isteri asyik shopping saja. Daripada satu kedai ke satu kedai, satu kedai emas ke satu kedai emas, satu kedai emas ke satu kedai emas. Mereka pergi umrah setiap tahun pergi umrah. 16 kali pergi umrah. Tapi apa yang tinggal? Yang minum tetap minum, yang tak semayang tetap semayang, yang menedahkan aurat tetap menedahkan aurat. Inilah yang berlaku saudara. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan soalan kubur ni, dengan soalan tu, aina qiblatukah? Di mana kiblat kamu? Di mana kiblatku? Jawapannya al-Ka'batu qiblati, al-Ka'batu qiblati. Kaabah itu kiblatku. Kaabah itu seluruh umat Islam satu dunia ini tuan-tuan. Bahkan kita berada di angkasa raya pun, tuan-tuan naik spaceship di angkasa raya, sembahyang tuan-tuan, paling tidaknya di awalnya usalinya menghadaplah kepada Kaabah itu. Inilah kehebatan tuan-tuan. Dan tuan-tuan puan, dari pelosok dunia ni tuan-tuan, pelosok dunia, tuan-tuan puan, angkasawan Amerika Syarikat, angkasawan daripada Rusia mengatakan, aku pusing. Seluruhnya gelap gelita, dia kata. Waktu nampak ada bintang-bintang, tapi kan nampak cahaya yang terang benderang. Cahaya terang benderang. A ray tuan-tuan, a ray of cahaya. Ray of cahaya. Di mana? Di Kaabah tuan-tuan, di Kaabah. Masya Allah. Sebab itu saudara yang dimuliakan sekalian, kita haraplah insya-Allah, mari kita sama-sama tuan-tuan dan puan. Kalau ditakdirkan tuan-tuan pergi ke umrah kali ini, tuan-tuan lepaklah dekat Kaabah tu. Malam lepak, siang lepak. Sebelum pergi berpakat dengan suami, bersahabat dengan anak. Pergi kali ini, ayah hendak kalau boleh ayah mati di sebelah Kaabah. Itu dia janji kita. Baru ada roh umrah, roh haji yang mabrur. Kalau tidak saudara, minta maaf. Saya banyak menyaksikan. In fact, I got a travel and tours satu masa dulu tuan. Sabah travel and tours. Di antaranya kita ada mutawif, membawa orang pergi haji dan pergi berumrah. Jadi saya cerita ni bukan kosong-kosong tuan-tuan. Kita cerita yang kita pandang dengan mata kepala kita sendiri, insya-Allah. Dan orang ni dekat pergi Mekah tuan-tuan, sebenarnya bergaduh dengan isteri, bergaduh dengan suami. Bergaduh tuan-tuan. Dalam lift pun bergaduh, depan-depan kita bergaduh. Oh my God. Inilah tuan-tuan sebab jiwa ni, hati, jiwa, perasaan, kalbu, hati yang suci ni. Inilah saudara yang saya harap. Saya bukan, tuan-tuan jangan silap, jangan silap anggap. I'm not pinpointing to anybody. I'm not pinpointing to any group tuan-tuan. Ini general observation saya selama beberapa tahun melihat keadaan ini, dan perlu dibaiki. Saya sendiri perlu dibaiki. Bukan tak boleh pergi shopping, bukan tak boleh beli kita punya perempuan punya apa tu, bayar apa ni, perempuan punya dress tu, abaya. Bukan tak boleh, tak ada masalah. Belilah tudung, belilah gelang, tapi belilah iman di sana, belilah takwa di sana, belilah ihsan di sana. Itu saudara, insya-Allah. Kemudian para penonton yang berhati, tuan-tuan yang berhati sekalian, ya. Lepas tu tuan-tuan yang akhirnya tadi, yang soalan yang ke-6, man ikhwanuka. Man ikhwanuka, siapa di saudara-saudara kamu? Man ikhwanuka, siapa di kawan-kawan kamu? Siapa di sahabat-sahabat kamu? Sebab dalam hadis, sahabat-sahabat ini tuan-tuan akan menentukan perjalanan hidup di akhir usia kita. Sahabat yang mengasihi Allah, kita akan mengasihi Allah. Sahabat yang lara, kita akan lara. Sahabat yang tak cerita kebesaran Allah, kita tak cerita kebesaran Allah. Sahabat yang hanya tuan happy go lucky, kita pun happy go lucky. Sahabat yang tak kisah salat, kita pun tak kisah salat. Sahabat ni tuan-tuan, semalam ada disebutkan
berkawanlah dengan dua jenis manusia. Salah satu daripadanya, jangan kamu berkawan dengan dia, jangan berkawan dengan mereka. Apa dia? Tuan-tuan, orang yang kerja tukang besi jangan dikawani, sebab baju kita akan tersangkut, baju kita akan terbakar dengan percikan-percikan api daripada kerja-kerja besinya. Sebaliknya, berkawanlah dengan penjual-penjual minyak wangi. Walaupun tidak dicalitkan minyak wangi ke baju kamu, ke badan kamu, ke tangan kamu, kamu balik haruman minyak wangi itu sampai kepada isteri kamu, sampai kepada anak kamu. Jadi saudara, dan tuan-tuan dan puan yang bertulis sekalian, saya nak menyebutkan tentang hal mengenai kawan ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Salah satu daripadanya, cirinya kita nak berkawan ni, saya lah sebab dah hujung usia ni tuan-tuan. Hujung usia ni jangan silap pilih kawan. Hujung usia ni jangan silap pilih sahabat. Janganlah pilih sahabat. Dah umur 74 tahun ni sahabat memancing juga tuan-tuan. Sampai pergi Terengganu sana, pergi laut dalam sana memancing. 5 hari 5 malam tak balik-balik. Jangan saudara, jangan. Cukuplah. 74 tahun. Malaikat maut dah mengelilingi kita dah, belum cabut nyawa saja lagi. Jangan. Bagikan perhatian. Oleh tuan tu salah satu daripada ciri sahabat yang tuan-tuan kena cari, setiap melihatnya kita teringat Allah. On see them you remember God. Itu sahabat. Nampak dia apa yang wakili dia, what he represents. Dalam konteks ini, he represent the greatness of God. Itu sahabat. Kalau dia represent golf, nampak dia ingat golf, then kita akan mati dengan golf itulah. Sebab ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang pendek, innamal a'malu bil khawatim. Apa dia? Saudara, perkataan, perbuatan, laku perbuatan yang dijalankan di peringkat hujung usia, itulah yang akan menentu gambaran kematiannya. Kalau sibuk dengan golf, maka bertarikh masa dia cabut nyawanya, dia tak akan menyebut la ilaha illallah, dia akan menyebut golf. Dia akan sebut hole in one. Ini dia. Sebab itu yang kedua tuan-tuan dan puan, selalu berusaha mengajak kita pada kebaikan. Cari sahabat yang selalu berusaha mengajak kita kepada kebaikan. Sekarang ni pukul 6 dia call. Ni apa ni? Cik Den ada. Oh bagus ni ustaz ni. Oh, Maulana. Maulana datang. Maulana Hemi daripada Jerantung datang. Datanglah. You kat mana? I ambil you. Kau tak tahu pun nak bagi location sekarang. Sekarang nak bagi location. So lepas tu okey. Bolehlah minum kat sini boleh. Okey. Kawan yang macam ni kita hendak tuan-tuan. Dan peramaikan kawan-kawan yang begini. Selalu berusaha mengajak kita kepada kebaikan. Perkataan kebaikan, saya rasa saya tidak perlu panjangkan lagi. You know very well what kebaikan is all about. Apa dia good deeds, apa dia bad deeds, apa dia good deeds. Kita tahu semua dah. Yang ketiga, selalu mendorong kita melakukan kebaikan tanpa meminta balasan. Kita 11 orang ni tuan-tuan puan. Azan. Macam mana azan ke? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن محمد رسول الله 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 حي على الصلاة يا للصلاة حي على لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد تامة والصلاة القائمة آتي محمد الرسيط الفضيلة وباطل إنك لا تخلف الميعاد. Saya minta kebenaran untuk sebelum pukul 9 saya berhenti insyaAllah. Sayang kalau tidak habis ni insyaAllah. Para penonton, teman-teman yang saya muliakan sekalian, saya sebut para penonton ni sebab ni live tuan-tuan. Jadi live, saya punya ni live. Boleh pergi FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Tiap-tiap malam tuan-tuan, tiap-tiap pagi selagi kita ada kuliah subuh, kita ada kuliah duha, kita ada kuliah maghrib. Sepanjang saya dekat sini, semuanya live insyaAllah. Tuan-tuan dan mati sekalian, tadi selalu mendorong kita melakukan kebaikan tanpa meminta balasan. Saya nak referkan kepada 11 orang kami yang sedang khuruj di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kami tak nak minta apa-apa, tak nak. Minta barang-barang ke tak nak, minta makanan ke tak nak, minta recognition ke tak nak, minta pujian pun tak nak. Amir Sab kami tidak mengizinkan dan kami pun tidak mengizinkan. Tawaran kalau duduk hotel 5 bintang sebelah ni, tak ada. Biarlah kami di Al-Furqan ini. Ini lebih 5 bintang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan yang kita nak ialah mari kita sama-sama islah diri kita, itu saja. Mari kita sama-sama islah diri kita, memperbaiki diri kita untuk menjadi suami yang lebih baik, isteri yang lebih baik, anak yang lebih baik, menantu yang lebih baik, sahabat yang lebih baik, pekerja yang lebih baik, dan above all kita nak jadi hamba Allah yang baik, the best servants of God. When we face God, we bring along with us the title of the best servant of God, then kita akan diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan ditempatkan kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang kami minta. Tak payah makan ke apa ke, tak payah. Kita masak sendiri, kita beli sendiri, kita keluar belanja sendiri, tak ada apa, tak ada. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi saudara, okey. Yang keempat, selalu menyebut kita dalam setiap doanya. Tuan-tuan yakin tak yakin? Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya diri saya. Yakin tak sahabat kita ni mendoakan kita? Yakin tak nama kita disebut dalam doanya? Yakin tak dalam subuhnya dia mendoakan? Yakin tak dalam tahajudnya dia doakan kita? Saudara, orang yang kita perlu berkawan, bersahabat, orang yang selalu menyebut kita dalam doa mereka. Doa, tuan-tuan, doa. Sebutlah nama saya, sebutlah nama tuan-tuan. Banyak ni. Sebut. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita bangun pukul 4 pagi, pukul 3 pagi tuan-tuan, kita bertahajud, kita sebut nama Tan Sri Faisal, kita sebut nama kawan saya Tan Sri Rais, Dr. Rais, kita sebut Tan Sri Samsudin Hitam, kita sebut. Saudara, yang cantik ni kita sebut, dia tak tahu yang kita sebut. Itu yang paling cantik. Kita sebut, kita tak bagi tahu dia, dan dia pun tak tahu yang kita sebut.
Yang tahu ialah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semalam saya berjumpa dengan Tun Arifin, Ketua Hakim Negara, bekas Ketua Hakim Negara. Kita sebut namanya dalam tahajud kita. Kita sebut nama Datuk Idris Yusof, bekas menteri, bekas Menteri Besar Terengganu, sekarang Chairman Felda. Tadi bersama dengan kita, tuan-tuan. Asar tadi bersama dengan kita, minum sekejap bersama dengan kita. Kita sebut namanya. Ni doa, tuan-tuan, ni doa, Masya Allah, doa ni. Doa tu umul ibadah. Doa itu ibu kepada ibadah. Ud'uni astajib lakum. Doalah, nescaya aku akan memakbulkan apa juga permintaan kamu. Antara permintaan kita, sahabat-sahabat kita disayangi oleh Allah, sahabat-sahabat kita diampuni oleh Allah, sahabat-sahabat kita bersama dengan isterinya, jodoh pertemuannya, tuan-tuan, makin mantap. Kalau boleh bersama-sama dimasukkan ke dalam alam barzah. Itu dia kita punya minta. Tapi sahabat yang macam mana yang boleh buat macam itu? Sahabat yang tak jaga sembahyang tak mungkin boleh buat. Sahabat yang tak pernah menangis malam hari bertahajud, tak mungkin dia boleh buat. Sahabat yang dirinya sendiri tidak berdoa, tak mungkin dia akan berdoa untuk kawan-kawannya. Sahabat yang ibu bapaknya dia tidak berdoa, tak mungkin dia nak berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Inilah saudara yang saya muliakan sekalian. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya minta maaf lah, nampak suara saya tinggi ni. Bukan, saya memang beginilah 40 tahun cara syarahan saya, tuan-tuan. Bukan meninggi itu maknanya saya, it is a matter of emphasis, you know. This is a technique of you presenting something dan public presentation. Saya minta maaf, kadang-kadang saya terasa juga tinggi sangat suara aku ni. Okey, tuan-tuan dan puan. Yang kelima, yang kelima, sahabat saya tu marah kepada kita bila kita melakukan maksiat. Dia marah melakukan maksiat. San, tak boleh San, kedai tu tak boleh tu. Mana ada logo halal dia? Tak ada. Tapi sedap, sedap. Dia punya mie Singapura dia buat, sedap lah. Dia ada, dia tak tunjuk aja tanda halal. Jangan. Inilah guna sahabat. Sebab halal haram makanan ini akan menentukan benda yang haram yang masuk dalam tubuh kita menjadi darah daging anak-anak kita, khususnya yang layak bagi anak itu ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz, ada hadis seperti itu? Saudara, jadi mintalah saya tuan-tuan, makanan-makanan yang haram ni janganlah. Punca yang haram janganlah. Klaim-klaim yang haram janganlah. Ambil duit yang haram janganlah. Corruption yang halal yang haram janganlah. Jangan. Saya public servant, tuan-tuan, pernah bekerja dengan government, PTD. Pernah jadi pemangku DO, pernah bekerja di Jabatan Perdana Menteri. Dan saya jadi Exco Selangor, jaga agama, jaga infrastruktur, jaga 764 kontraktor daripada kelas F sampai kelas A. Ada tawaran-tawaran, berbagai-bagai tawaran, tuan-tuan dan puan. Tapi setiap kali ada lintasan macam nak ambil tawaran itu, ada bisikan dalam hati saya. Apa bisikannya? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Tangan ini tak ambil, tuan-tuan. Aku takut kepada Allah. Kalaulah semua sekali menteri-menterinya, pegawai tinggi kerajaannya, SUB-nya, ketua-ketua pengarahnya, DO-nya, semuanya ada bisikan inni akhafullah, selamat bumi Malaysia. Selamat bumi Malaysia. Sebab itu, tuan-tuan, kita akan berdepan dengan Allah. Satu sen yang kita ambil duit umat, satu sen yang kita ambil duit umat, duit orang miskin, kita ambil satu sen, you will be punished in front of Allah Subhanahu wa taala. Severe punishment. Apalagi kalau kita ambil satu sen yang diuntukkan untuk anak yatim. Allah. Saudara-saudara, kita haraplah insya-Allah jadi orang yang boleh menasihatkan kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Akhirnya, saudara, saya nak menyebutkan 2-3 perkara. Saya ada masa lagi, saya katakan tadi sebelum pukul 9 saya berhenti kan. Pertama, tuan-tuan, saya dah kemukakan ada 6 soalan kubur. 6. Oleh itu, saya harap diri saya, I'm talking to myself now. Hasan, engkau buatlah persediaan yang sesuai untuk membolehkan kau menjawab soalan-soalan kubur itu. Ada 3 persoalan, ada 3 persediaannya.
Pertama ialah persediaan fizikal. Kekuatan jasad saya ni untuk agama. Kekuatan tangan saya ni untuk agama. Kekuatan mata saya ni untuk agama. Semua my limbs, saya punya panca indera ni all means untuk mencapai satu matlamat and ends. What is the matlamat? The noblest matlamat untuk mendapatkan redha Allah. Mata saya ni untuk dapat redha Allah, telinga saya untuk mendapat redha Allah, tangan saya untuk mendapat redha Allah, kaki saya untuk mendapatkan redha Allah, lidah saya untuk mendapatkan redha Allah. And therefore saya tak boleh cerita-cerita yang tak ada berkaitan dengan Allah. Itu lara namanya. Jejak-jejak langkah kaki saya tak boleh jejak langkah kaki yang menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua, saya ini tindakan saya, dan saya pun dah cuba dah ambil tindakan ini, menyertai tuan-tuan 4 bulan keluar daripada rumah, keluar daripada kampung halaman kita. Ini adalah salah satu tindakan kita. Yang kedua saudara, yang kedua insya-Allah kita kena reconstruct, redesign, restructure, re-engineering keluarga kita. Apa dia? Letakkan matlamat keluarga kita mulai malam ini. Puan-puan, Puan Seri, Datin Seri semua, malam ini kita letakkan kita punya matlamat hidup. Matlamat hidup kita, wahai anakku. Matlamat hidup kita, wahai isteriku. Matlamat hidupku, wahai suamiku. Matlamat hidupku, wahai menantuku yang ada dekat rumah kita. Matlamat kita ini nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat. And that matlamat must be known, has got to be known by our children, by our wife, by our husband, by all the members of family. Kena tahu matlamat itu dan kena tahu macam mana nak organize matlamat itu, mengoperasionalisasikan matlamat itu supaya akhirnya kita boleh menjawab ke 6 soalan yang baru kita bincangkan sebentar tadi. Nombor 3, tuan-tuan dan puan, untuk semuanya itu berlaku perlu satu perkara. Apa dia? Ilmu. Perlu ilmu. Tak boleh jahil, tak boleh menjawab soalan ini. Jahil agama tak boleh jawab, jahil akidah tak boleh jawab, jahil syariat tak boleh jawab, jahil ibadat tak boleh jawab, jahil akhlak tak boleh jawab. Tak boleh jawab soalan itu. Jahil Quran tak boleh jawab, jahil hadis tak boleh jawab, jahil amal ma'ruf nahi mungkar tak boleh jawab. Sebab itu saudara, kita kena bentras. No one is too late to do changes in his or her life. No one is too late. Tak ada seorang pun. Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis menyebutkan, untuk kamu melakukan perubahan dalam hidup kamu, menjadikan kamu manusia yang baik, Allah terima semuanya. Jangan sampai kamu bertaubat bila nyawa sampai garah-garah. Garah-garah ni tak halkum. Bila nyawa sampai halkum, then pintu taubat akan tertutup buat kita. Saudara, sampailah masanya. Umur 74 bertaubatlah. Umur 74 warrujza fahjur. Umur 74 ni warrujza fahjur. Dosa-dosa tinggalkanlah. Dosa-dosa tinggalkanlah tuan-tuan. Dosa-dosa tinggalkanlah. Dosa tangan tinggalkan, dosa mata tinggalkan, dosa mulut tinggalkan, dosa telinga tinggalkan, dosa badan tinggalkan, dosa kaki tinggalkan. Yang keempat saudara, selepas kita ada ilmu macam ini tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, ilmu saja Dr. Fatih selalu cakap. Tadi di depan Datuk Idris Yusof pun dia cakap, ilmu saja tak boleh bawa kita ke mana. Kita kena iman. Apa dia kata tuan-tuan? Depan apa ni, Datuk Idris Yusof tadi dia kata, kawan dia belajar. Dr. Fatih ni tuan-tuan dan puan, dia punya first degree syariah di Universiti Azhar, 14 tahun di dunia Arab. Tapi tuan-tuan dan puan, selepas itu habis syariah 14 tahun di dunia Arab, dia buat continue dalam medicine. Medicine tuan-tuan, he is a doctor, he is a medical doctor and retired as a medical doctor, government medical doctor. Tuan-tuan bayang, syariah dengan medical doctor, good blend, very good blend. Apa dia kata tuan-tuan tadi? Dia kata dengan Tan Sri, dia punya pengalaman dekat Egypt. Dia kata bangunan tinggi, tuan-tuan dan puan, orang-orang Malaysia yang buat PhD ada kat sana. PhD Islamic Studies, PhD tentang Quran, PhD tentang hadis, PhD tentang syariah, PhD tentang akhlak, PhD tentang dakwah. Tu sebelah tuan-tuan dalam bangunan tinggi tu, sebelah tu masjid.
Tapi turun subuh tak turun orang-orang tu tuan-tuan. Subuh tak turun, zuhur tak turun. Macam mana? Ilmu melaut. Buat PhD tuan-tuan. Kalau buat PhD, saya buat PhD urban science, lagi mudah. Ini buat PhD dalam syariah, buat PhD dalam hadis, Quran. Allah, saya pun tak tahulah macam mana cara nak boleh dapat PhD tuan-tuan. Tapi ilmunya melaut, baca bukunya melaut, kitab-kitabnya melaut, hadisnya melaut, Qurannya melaut. Tapi kekuatan untuk beramal tidak ada. Sebab iman layu tuan-tuan. Iman layu. Ilmunya tidak membajai iman, ilmunya tidak menyegarkan iman, ilmunya tidak menyuburkan iman. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah yang kelima tuan-tuan dan puan, tidak lain dan tidak bukan, saya nak menyerukan diri saya lah tuan-tuan. Dia ada method dia. Macam mana metodnya untuk kita self-improve ourselves? Self-improve ourselves Islamically. Self-improve ourselves Islamically. Saya repeat tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah kita seorang-seorang tak boleh. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kalau kita seorang-seorang nak mengamalkan Islam, menghidupkan Islam dalam kehidupan kita, seolah-olah kita seperti seekor kambing yang dikelilingi oleh serigala-serigala. Tuan-tuan, kambing tak mungkin makan serigala. Serigala itu kemungkinan besar yang begitu ramai akan memakan kambing tersebut. Macam itulah kita. Sebab itu jamaah. Inilah kami keluar 11 orang jamaah, berjamaah, sembahyang berjamaah, minum berjamaah. Tuan-tuan, kita tidur berjamaah, bergerak berjamaah, menangis berjamaah, ketawa berjamaah, makan berjamaah, masak berjamaah. Tuan-tuan, kita tak pernah merasakan kita tak pernah merasakan jalinan silaturahim. Hari ini hari yang ke-55. 56 ke 55? 55 ke 56? Lupa dah saya dah. 55 lah agaknya. Kita 1 hari bulan dulu. Kita 1 hari bulan Disember kan? 1 hari bulan Disember ke? 1 hari bulan Disember. Maknanya dah 56 hari lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Semangat ukhuwah nampaknya timbul. Kasih sayang kita tuan-tuan. Kita cerita kasih sayang. Dan kita pandang manusia dengan penuh kasih sayang. Tuan-tuan, semalam saya belajar satu perkara. Tuan-tuan, kita pandang orang ambil yang bukan Islam lah. Tuan-tuan, kita sayang manusianya, tapi kita tidak sayang kepada kekufurannya. Ustaz ke bagi tahu semalam? Masya Allah, saya belajar sebenarnya. Betul. Tuan-tuan, untuk teman-teman, tak kisahlah Muslim tak Muslim pun, kita sayang manusianya. As a human being, we love the entity of the human being, but we don't like kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya. Okey, perkataan yang disebutkannya, kita tuan-tuan dan puan, kita suka sayang kepada manusianya, tapi kita tak suka dan kita tak redha kepada perbuatan mungkar yang dilakukannya. Jadi ada dua perkara ni. Sebab itu dakwah berjalan tuan-tuan. Dakwah berjalan. Seluruh dunia. Sekarang ni Malaysia tuan-tuan sudah menjadi hub kepada dakwah dunia, Dan Malaysia diminta menghantar 28,000 jemaah. 28,000 jemaah, satu jemaah 6 orang, 8 orang. 28,000 ke seluruh negara, ke seluruh dunia. 212 negara dalam dunia. Tuan-tuan pernah dengar Nikosia? Ada kita hantar jemaah Nikosia. Honduras, kita hantar jemaah di Honduras. Zambia, kita hantar ke Zambia. Gambia, kita hantar ke Gambia. Surinam, kita hantar ke Surinam. Rusia, kita hantar ke Rusia. Toronto, Kanada, kita hantar ke Toronto. Masya Allah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Seri Petaling tuan-tuan duduk sekejap kat situ, orang tu bawa balik Brazil, orang tu balik Argentina, orang tu balik daripada Belgium, orang tu balik daripada Holland. Masya Allah tuan-tuan. Ya Allah. Bila kita rasakan, aku ni baru balik daripada Taman Tun. Allah. Bayang tuan-tuan, Hasan Ali boleh cerita, aku balik daripada Taman Tun. Kawan tu balik daripada Skandinavia. Ada kawan kat sini tuan-tuan dan puan, Datuk Mazlan, baru balik daripada Sweden, Oslo, atas Oslo. Dia punya suhu sekarang ni musim-musim sejuk, minus 31 degrees. Tuan-tuan dah balik dah. Datuk Mazlan dah balik. Kita jumpa Datuk Mazlan di Surah Al-Mizan.
Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, jadi kita harap sangat, inilah caranya saya nak bentangkan kepada saudara. Marilah bersama-sama tuan-tuan. 3 hari, tuan-tuan mula dengan 3 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. 72 jam saja, 72 jam. Kan? Saya dengan Datuk Fahmin Datuk Fahmin Chairman Asia tuan-tuan yang bersama dengan kita. Hari ni dia tak berapa sihat tuan-tuan. Perut meragam sikit hari ni. Dia ada saya nampak dia lalu tadi. Chairman Asia, KSU Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Ketua Pengarah JPJ bersama dengan kita tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan Chairman Asia menempah kapal terbang berapa puluh biji tuan-tuan berapa bilion tempah kapal terbang. Sekarang ni of course lah tuan-tuan berada dalam keadaan defisit teruk sekarang ni. Tapi inilah dia. Maknanya tuan-tuan inilah cubaan-cubaan, dugaan-dugaan yang datang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan, insya-Allah dalam program reconstruction, redesign, tuan-tuan re-engineering yang kita nak buat dalam keluarga kita, bila nak buat asari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu bertaubat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tubu ilallah taubatan nasuha, segeralah kamu bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ni fi'il amar namanya tuan-tuan, bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari, fi'il amar. Artinya segera bertaubat. Tuan-tuan kalau tuan-tuan bersama dengan kita insya-Allah, terutama teman-teman yang dah pencen dan sebagainya, marilah tuan-tuan malam ni kalau dapat bersama dengan kita. Insya-Allah ada setengah ni macam Dr. Fatih ni pukul 3 dah bangun tuan-tuan. Pukul 3 dah bangun, dia berdiri tuan-tuan. Dia ada pemegangnya, dia ada Quran holder tinggi. Macam orang musical note tu, tuan-tuan, itu dia. Dia akan baca Quran tuan-tuan. Sembahyang berdiri baca Quran berjam-jam tuan-tuan, berjam-jam. Inilah contohnya tuan-tuan insya-Allah. Seorang doktor perubatan, seorang yang profesional, tetapi tuan-tuan tenggelam dalam ibadahnya. Inilah yang disebut tuan-tuan, yang disebut sebagai rahbanum bil lail wal fursanum bin nahar. Warahbanum bil lail warfursanum bin nahar. Maknanya mereka menjadi pengabid yang paling hebat waktu malamnya, mereka menjadi manusia yang paling hebat memacu kudanya untuk berdepan untuk menjalankan tugas khalifah Allah di permukaan bumi ini, untuk mentadbir, mengurus, menghidupkan agama Allah dalam diri setiap insan di permukaan bumi ini. Jadi tuan-tuan puan, saya rasa cukup sampai itu. Tadi ada sahabat saya edarkan brosur, nama dia Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah, saya harap tuan-tuan bacalah brosur tu tuan-tuan puan. Inilah yang sedang dibuatkan, sedang diusahakan. Kita nak bina satu tempat bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor, yayasan saya, harganya 20 juta tuan-tuan. Dananya daripada wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah fi sabilillah. Tempatnya di Bukit Cerakah. Gunanya untuk mendidik semua orang. Pendidikan apa? Supaya mati dalam husnul khatimah. Nak dididik tuan-tuan, nak dididik. Dan saya akan meredhakan diri saya, orang yang pertama akan mendaftar untuk dididik supaya saya mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Dan tuan-tuan ada dalam tu, ada saya punya kad. Tuan-tuan tolonglah tuan-tuan ambil gambar dia depan belakang, sebar kepada anak. Kad tu tuan-tuan ada 6 media sosial yang saya terlibat. Daripada YouTube-nya ada, Instagram-nya ada, kita Twitter-nya pun ada. Tuan-tuan nampak semuanya cerita Islam. Hari-hari ada new posting. Biarlah tuan-tuan nampak kita dikelilingi dengan ilmu-ilmu Islam. Pergilah tuan-tuan, with no cost. Tak ada kos satu sen pun tuan-tuan. Dah upload saja benda-benda tu tuan-tuan, insya-Allah kita akan dapat informasi-informasi dan pengajaran-pengajaran dan ilmu-ilmu mengenai penghayatan Islam dalam kehidupan kita. Cukup setakat itu tuan-tuan puan ya. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Tan Sri Faisal. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa. Terima kasih kepada Imam Bilal Siak. Terima kasih kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat, kebanyakan sahabat-sahabat saya tuan-tuan. Malam ini, malam yang dua hari yang lepas saya bagi kuliah subuh, kebanyakan sahabat-sahabat saya tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam servis sahabat saya, dalam dunia korporat dan sebagainya, kita bertemu dan terus bertemu insya-Allah. Apapun tuan-tuan, kita bertemu untuk menjadi insan yang lebih baik, bertemu untuk menjadi muslim yang lebih baik, bertemu untuk menjadi ahli ibadah yang lebih baik, dan bertemu menjadi hamba Allah yang lebih baik, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.